Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, saya buat sikit lah. Okay, bagi kita kata sesi video kali ini, saya akan menerangkanlah template tugasan satu kamu iaitu Digital Business Challenge yang mana kamu boleh lihat template tugasan ini dan juga rubrik yang berkaitan di dalam klik di dalam tugasan MPU 32092. Okay. Jom kita start. Saya akan share content. Okay, kalau kamu lihat ini merupakan template tugasan satu Digital Business Challenge lah. Saya sedar ramai pelajar yang dah pun PM saya bertanyakan, Madam, bagaimana kita ingin buat apa ayat marketing? Boleh dah ke kami start berniaga? Okay, saya kata sabar dahulu kerana saya tidak menerangkan lagi berkaitan dengan tugasan satu ini dan juga kita tak pun masuk lagi dalam topik digital marketing. Okay. Jadi sekiranya saya telah terangkan digital marketing pada minggu ke-6 dan kamu sudah pun mendengar recording ini, jadi kamu bolehlah bermula ya. Okey, ini merupakan template DBC yang mana kita pergi ke panduan DBC ini. Panduan tugasan satu ini adalah tugasan berkumpulan yang berjumlah 10 hingga 11 orang. Setiap kumpulan dikehendaki memilih jenis perniagaan sama ada berbentuk produk ataupun perkhidmatan. Okey, maknanya yang saya terangkan sebelum ini, jenis perniagaan kamu boleh jadi perniagaan sendiri. Contohnya kamu create satu produk, contohnya kamu nak jual popiah ke ataupun masakan western ke ataupun kamu boleh menjadi kita kata reseller lah. Contohnya kamu ambil barang direct kepada pengilang iaitu manufacturer ataupun supplier pembekal dan kamu menjual semula lah repackaging dalam bentuk yang lebih sesuai. Ataupun kamu juga boleh menjadi agent ataupun dropship bagi sesuatu produk yang sudah kita kata established di pasaran yang mempunyai branding mereka sendiri yang mana agent dan juga dropship ni biasanya tertakluk kepada regulation kita kata HQ ataupun stokis lah. Atau kamu juga boleh kita kata buat servis yang mana servis contohnya perkhidmatan tuition ataupun food delivery ataupun kita kata car wash dan sebagainya yang mana sesuai dalam konteks pandemik inilah. Okey, setiap kumpulan dikehendaki mencipta satu akaun Facebook dan juga Instagram bagi tujuan promosi perniagaan. Yang mana bagi Facebook dan juga Instagram ni, saya nak Facebook terutamanya kamu create satu FB page. Saya tak nak FB yang mana bila pelanggan mahu pergi ke FB group syarikat kamu, mereka perlu add kamu sebagai friend. Sebabnya sebelum ni ada pelajar yang bukan buat Facebook page tapi dia buat Facebook personal account. Jadi bagaimana kita nak buat Facebook page ni? Jadi kamu perlu create satu FB account lah, personal account yang mana melalui daripada FB personal account tu baru kamu boleh create FB page. Okay. IG ni saya rasa tak ada masalah lah. Okay. Pelajar dikehendaki menggunakan teknik copywriting. Okey, apakah teknik copywriting? Teknik copywriting adalah satu jenis ayat pemasaran lah yang mana kita ingin menarik prospek. Apa itu prospek? Prospek itu adalah potential buyer lah supaya apabila prospek ini melihat kita kata ayat pemasaran kamu, mereka rasa macam tahu sedar wujudnya produk kamu ataupun servis yang kamu tawarkan yang mana pada akhirnya mereka akan kita kata membelilah produk kamu. Yang mana teknik copywriting ni ada 3 iaitu teaser, soft sell dan juga hard sell. Okey, jumlah post untuk teaser, soft sell dan juga hard sell yang diperlukan adalah seperti berikut. Okey, kumpulan yang mempunyai 9 hingga 10 ahli wajib menyediakan 5 teaser, 5 soft sell dan juga 5 hard sell. Okey, kumpulan yang mempunyai 11 ahli wajib menyediakan posting 5 teaser, 5 soft sell dan juga 6 hard sell. Okey. Kalau kita lihat komposisi 1 dan 2 ni, okey, 5 teaser ni kita kata semua adalah tanggungjawab bersama-sama. Maknanya kita kata dalam satu grup tu ada 10 orang. Jadi untuk teaser tu kita kata kita
saya akan lihat dari aspek overall lah. Namun begitu sekiranya soft sell dan hard sell ni, okey, saya akan melihat dari aspek individu. Contohnya walaupun ini kerja berkumpulan tetapi elemen individu akan diambil kira lah. Maknanya dalam soft sell ni contohnya Ali, Adam, Ahmad, Syafiq, lepas tu Haziq, lepas tu siapa lagi? Dari 5 orang kumpulan ni 5 orang ahli yang perempuan ni. Jadinya 5 orang akan buat soft sell, 5 orang lagi akan buat hard sell. Begitulah sebaliknya. Okey, kalau kumpulan yang ada 11 ahli pula, wajib buat 5 teaser, 5 soft sell dan 6 hard sell. Maknanya di sini, yang untuk teaser, semua ahli bertanggungjawab lah. Tak kisahlah mana-mana. Kita kata yang mana seperti yang kamu delegatekan task. Manakala bagi 5 soft sell dan juga 6 hard sell ni, saya nak semua ahli dalam kumpulan tersebut bertanggungjawablah untuk create copywriting bagi soft sell ataupun hard sell tersebut. Okey, jadi sekiranya ada mana-mana ahli yang tidak menyediakan soft sell, tidak menyediakan soft sell atau hard sell, markah akan ditolaklah. Seperti yang kalau kamu lihat ada saya tetapkan di dalam rubrik. Syarat posting copywriting untuk tugasan ini adalah 1 hari 1 teaser, 1 soft sell dan 1 hard sell. Walau bagaimanapun, sekiranya pelajar ingin membuat posting lebih daripada syarat yang ditetapkan, tak ada masalah lah. Namun tiada markah ekstra akan diberikan. So sebab apa saya buat kita kata requirement untuk posting 1 hari, 1 teaser, 1 soft sell dan 1 hard sell ni sebab apa? Saya tak nak nanti kamu buat kerja last minute. Maknanya 2 minggu lagi nak hantar, okay, hari tu sedebuk keluar 5 teaser, 5 soft sell dan 6 hard sell hari yang sama. So benda tu dia tak ada kata macam satu perniagaan yang kita kata real lah. Maknanya contohnya kamu kita kata menjalankan perniagaan kan. Adakah kamu akan keluarkan semua sekali ayat marketing kamu dalam hari yang sama? Sudah tentu bukan kan? Okay. So maknanya kamu boleh buat kita kata sama ada 1 teaser. Lepas pada tu besok kamu keluarkan kita kata 1 teaser lagi. Sampailah hari kamu masuk ke hard sell. So akan ada kita kata dalam 15 hari lah ayat marketing macam tu. Tapi tak ada masalah pun. Kalau kamu nak keluarkan 1 teaser, lepas pada tu 1 soft sell, tak ada masalah. Tapi saya tak nak semua keluar sedebuk hari yang sama. Sebabnya saya memang akan check lah FB ataupun IG kamu. Okey, pelajar dikehendaki menjalankan perniagaan bermula pada minggu ke-8 dan juga minggu ke-9. Okey, minggu ke-8 dan minggu ke-9 adalah wajib untuk kamu menjalankan perniagaan kerana kita tidak mempunyai kuliah pada minggu tersebut. Namun sekiranya mana-mana ahli yang kita kata untuk kita nak menjalankan perniagaan pada minggu sebelum minggu ke-8 tak ada masalah. Tapi kena bermula selepas saya terangkan digital marketing lah iaitu pada minggu ke-6. Okey. Selepas kamu menjalankan projek jualan kamu, kamu mestilah sertakan bukti pembelian berikut yang mana perlu disediakan dalam ruangan bahagian C2. Okey, seperti yang semua sedia maklum, jualan kita kata per individu minimum sales RM30 akan dikira secara individu. Maknanya setiap orang dalam ahli kumpulan ni perlu menyediakan bukti pembelian lah. Bukti sama ada bukti pembelian ataupun resit jualan lah antara kamu dan pelanggan kamu. Okey, maknanya resit pembelian contohnya kamu top up khas untuk projek ini ataupun kita kata kamu pergi COD barang ke customer ke, kamu beli stok ke, mestilah disertakan resit pembelian dan juga resit jualan lah. Yang mana resit jualan ini boleh jadi antara kamu customer kamu print screen online bank transaction ataupun online receipt ataupun receipt yang kamu beli secara fizikal lah, yang kamu beli di kedai Eco Shop ataupun kedai stationery. Jadi saya nak perniagaan ini dijalankan kita secara sah lah. Maknanya bukan secara kayangan semata-mata, maknanya dongengan. Maknanya kamu boleh create satu imaginary yang kamu sebenarnya tak menjalankan perniagaan ni tapi kamu tipu. Okey, itu tidak berlaku dalam assignment ni. Okey.
Okey, setiap pelajar dikehendaki membuka akaun Go E-commerce. Okey, ada lagi. So maknanya pelajar dikehendaki membuka akaun Go E-commerce daripada MDEC, yang mana saya akan bagi satu video berasingan lah bagaimana kamu akan buka akaun Go E-commerce ni. Yang mana kamu perlu kemaskini maklumat peribadi dan perniagaan, kemaskini jumlah jualan yang telah dijalankan, dan screenshot ataupun snip pintu maklumat peribadi, perniagaan dan jualan untuk setiap ahli, dan disertakan di bahagian 2A. So submission date adalah 27 Januari pada minggu ke-14 bersekali dengan tugasan 2 iaitu laporan rancangan perniagaan. Okay, let's go. So kita akan masuk dalam bahagian satu lah. So untuk kita kata memberikan kamu lebih ekstra pemahaman, saya telah bagi satu contoh jawapan daripada pelajar senior kamu, iaitu sebelum ini saya terangkan kan, kita kata laporan rancangan perniagaan oleh Craving Ferris. So hari ini saya akan terangkanlah contoh jawapan daripada tugasan satu daripada Craving Ferris. Okey, sekejap . Okey, ini merupakan contoh jawapan daripada Craving Ferris. Okey. Kalau kita lihat di sini ada table of content. Jadi adik-adik semua jangan lupalah buat apa kita kata table of content ni supaya senang saya nak semak muka surat ya. Okey. Okey, kalau kita lihat part 1 social media, create FB page. Jadi FB page ni senang sajalah. Maknanya dalam FB page ni kamu kena ada kita kata apa ni, banner, header yang orang panggil kan. Yang ni. Jadinya yang ni boleh buat di Canva sajalah. Yang ni create FB page ni kamu perlu, bila kamu dah buat, kamu perlu screenshot lah. Dan juga B, custom URL FB page. Kalau kita lihat URL ni adalah custom. Kalau biasanya bila kamu buat satu page Facebook, dia punya URL di hujung ni adalah nombor semata-mata lah, yang sebenarnya kamu perlu ubah mengikut syarikat kamu lah ataupun nama yang bersesuaian, yang bukan kita kata nombor 54321 ni. Kalau kamu lihat contohnya Facebook lah kan. Okay. Kita pergi ke Facebook saya. Contohnya kalau kita lihat di sini, ni ada Farah Roslan 15 kan. Ini adalah apa contoh kita kata custom URL lah. So saya nak kamu kita kata buat benda yang sama jugalah. So maknanya tukar kepada nama yang bersesuaian lah, bukan nombor. Okay, so begitu juga dengan Instagram. So Instagram kamu perlu create lah satu Instagram untuk company kamu. Yang mana biasanya Instagram ni apa-apa saja kamu post dia boleh link dengan Facebook juga. So senang je lah biasanya, ataupun apa yang kamu, saya tak pasti apa yang kamu share di Facebook biasanya tak boleh ke IG kan. Tapi IG dia boleh link ke Facebook kan. Okay. So okay, bila kamu lihat ni, so bagi Instagram, hashtag lah. Biasa Instagram dengan Facebook ni biasa ada hashtag kan. Tapi biasanya kita buat di Instagram lah, di IG. IG ni saya nak kamu create satu hashtag lah. Hashtag ni kita kata yang bersesuaian dengan produk yang dijual oleh kamu dan juga subjek. Inilah contohnya APK 2021, SEM 1 ataupun MPU 32092. Lepas tu apa hashtag lagi yang bersesuaian? Contohnya donat lambung, sebab pelajar ni jual donat lambung kan. Lepas tu dia butt chicken. Lepas tu pizza besut. Lepas tu apa lagi? Gombada. Maknanya kiranya hashtag tersebut dia reflect kepada produk dan juga kawasan tersebut. Macam contoh saya teringin nak makan ayam Korean. Saya akan cari je lah kita kata relevant ayam Korean.
Lepas tu Gombadak. Lepas tu dia akan keluarlah senarai kita kata seller yang menggunakan hashtag ini yang berada di kawasan berdekatan dengan yang saya nak. Okay. Kalau kita lihat dalam rubrik ada ditetapkanlah berapa hashtag yang kamu buat akan dapat berapa markah. Jadi sila rujuk rubrik jugalah ya. Okey. Okey, kalau kita lihat ini merupakan senarai teaser lah. Teaser ini adalah satu pre-launch campaign. Pre-launch campaign ni kita nak bagi preview sajalah berkaitan dengan new product ataupun existing product yang mana kita nak reintroduce semula. Dengar ya. Teaser ni adalah satu pre-launch campaign yang mana kita nak introduce new product ataupun reintroduce new existing product lah. Contohnya contoh-contoh teaser adalah kita bagi countdown, contohnya 4 days left, 3 days left. Lepas pada tu kita kata boleh kata coming soon ataupun sneak peek preview. Sneak peek preview tu contohnya kita keluarkan satu video 15 saat macam kita nak menarik minat potential buyer, prospek supaya mereka tertanya-tanya apa yang sebenarnya Krabby Patties ni nak jual. Contoh. Biasanya saya nak teaser kamu ni saya tak nak kan saya perlukan 5 teaser. Saya tak nak kelima-lima ni countdown semata-mata. Contohnya 5 left. Lepas tu teaser nombor 2, 4 days left. Teaser nombor 3, 3 days left. Sampailah teaser yang kelima. Tu. So dia kena ada kita kata mix jugalah, maknanya saya tak naklah benda yang sama sahaja. So saya nak kamu pelbagaikanlah jenis-jenis teaser kamu yang saya akan ajar pada kita kata minggu ke-6 lah digital marketing. Tengok teaser-teaser dia lawa kan. Okey. Kalau kita lihat pergi ke soft sell, okey kalau kita lihat soft sell ni soft sell dan hard sell yang seperti yang saya maklum sebelum ini berlaku satu orang perlu satu soft sell atau satu hard sell. Kalau perlu nama di sinilah. Contohnya kalau saya nak tanda Siti Nurhalizah ni nanti saya akan rubrik bagi soft sell adalah 25 markah. So saya akan lihat soft sell ni adakah kita kata mengikut spesifikasi rubrik yang saya tetapkan lah. So maknanya ini maknanya di sini okey saya lihat bila saya lihat kena dengan kita kata rubrik yang telah ditetapkan. Jadi saya akan bagi markah penuh lah individu kepada Siti Nurhalizah ni. Okey. So kalau kita lihat apakah itu soft sell? Soft sell ni adalah teknik ayat pemasaran menjual secara diam lah, selling lah. Maknanya macam kita nak menjual tapi secara indirect, secara tidak langsung kepada pelanggan. Soft sell ni adalah satu ayat pemasaran sebagai meningkatkan kepercayaan ataupun produk ataupun jenama kita lah. Maknanya dalam soft sell ni lebih ayat penceritaan sebenarnya. Maknanya biasa dalam soft sell ni menceritakan kita kata advantage of the product. Contohnya kalau kita lihat bagi Krabby Patties ni mereka menjual ayam Korean. Jadi mereka menceritakan ayam Korea, kita kata menceritakan simbol tuah ayam. Kita kata ayam ni sebagai satu simbol tuah di South Korea. Jadi mereka menceritakan disebabkan fenomena ramai yang makin popular di seluruh dunia. Jadi ramai yang berminat nak makan makanan Korea. Jadi mula mengkaji sejarah Korea Selatan. Jadi tahukah anda bahawa ayam merupakan salah satu simbol bertuah di Korea Selatan? Okey. Jadi maknanya di sini mula-mula anda membuat kita kata tajuk lah. Tajuk. Nampaknya tajuk ni mereka buat dalam bentuk caps lock huruf besar. Lepas pada tu dalam perenggan kedua mereka start kita kata buat satu penceritaan lah. Yang terakhir adalah kita kata call to action. Call to action tu bagaimana pelanggan ataupun prospek buyer tersebut berminat
nak mengetahui kita kata masakan ayam yang dicipta oleh rakyat dinasti uh, Joseon pada zaman dahulu dan merasai tuah si ayam. Maknanya macam mana kalau pelanggan tersebut berminat nak order apa Korean ayam Korean food tu. Maknanya ikuti dan like Craving Fairies untuk mengetahui lebih lanjut makanan yang diasaskan dari Korea Selatan. So, sepatutnya akhir sekali kamu perlu memberikan kita contact number lah ataupun link WhatsApp supaya customer tersebut boleh untuk make purchase. Kalau kita lihat style yang kedua adalah mereka menceritakan kita kata pizza pula. Sebabnya mereka ada menjual pizza. Jadi mereka menceritakan sejarah pizza tu lah. Okay. Soft sell yang ketiga. Soft sell yang ketiga ni mereka ada menjual donat. Donat lamun. Jadi dalam soft sell yang ketiga ni mereka menceritakanlah jenis-jenis donat yang ada di seluruh dunia ini. Okey, jadi saya rasa sangat menarik lah. Maknanya kita kata meningkatkan knowledge prospek lah. Maknanya prospek ni bukan saja dia dapat membeli, mereka juga dapat gain knowledge berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga isu-isu sejarah yang berkaitan dengan produk yang mereka jual. Okey. Kalau kita lihat soft sell yang kelima. Okey. Source yang kelima ni simple je lah. Mereka menceritakan homemade donut are one of the fluffiest, softest and sweet donut in town. So it is indescribable. Delicious taste definitely will make you crave for more. So once you eat, you will repeat. So mereka menceritakan macam tu je lah. Okay. Okay. Hard sell pula, okay, adalah satu ayat marketing yang merupakan satu teknik jualan secara langsung lah kepada prospek ataupun pelanggan yang mana hard sell ni mereka biasanya penjual-penjual ni dia straight to the point je lah. Dia tak ada menceritakan kebaikan contohnya vitamin C ataupun kucing anda mempunyai kutu, cara nak mengurangkan kutu di kucing. Jadi tak ada penceritaan sebegitulah. Biasanya hard sell ni dia terus straight to the point. Contohnya kalau kita lihat dalam grup Craving Fairies ni mereka nak menjual donat lamun. Jadi mereka memberikan beberapa option lah flavor yang ada dalam donat lamun tersebut. So mereka juga memberitahu lah harga setiap pieces donat tersebut. Jadi dalam hard sell ni biasanya hard sell ni dia punya equation dia macam ni. Yang pertama kamu perlu menceritakan lah kita kata kamu perlu memberi tajuk dan juga kamu menceritakan sedikit. Hai, korang teringin nak donat tapi tak boleh keluar. Teringin donat lambung yang tapi Aisyah habis je bila walk in ke kedai. Jangan risau, kita orang tolong belikan donat lambung, the best donat in Besut untuk korang. Ada beberapa flavor. So, ceritakan flavor yang ada dan ceritakan harga. Jangan lupa masukkan harga. Kalau berminat, boleh PM. Warna ataupun biru. So, maknanya kalau customer tersebut nak order, apa yang mereka perlu buat? Mereka perlu klik lah di link tersebut. Okay. So, yang ni adalah hard sell yang kedua. Tengok ya. Ini pula hard sell yang ketiga. Kalau hard sell ketiga ni, mereka menjual debak chicken. Craving Fairies, debak chicken last open order for this session. Macam mana semua tahu kita kena capai 30 order ke atas baru boleh proceed order. Macam yang semua tahu, kita kena capai 30 order ke atas baru boleh proceed order untuk debak chicken Mantan Kebesut. Sebab dari Kuala Terengganu kan. So ya, kita tak open order selalu. Kita tahu ramai yang kita tunggu. So, boleh join pre-order sekarang, dapat Khamis, minggu terakhir. Take note guys, debak chicken tak datang selalu. Okay, maknanya mereka menceritakan kita kata debak chicken lah. Mereka memberitahu kita kata harga dalam apa gambar ni lah. Okay, ni hard sell yang keempat. Banyak sangat produk yang mereka jual ni. Sebenarnya tak bagus lah sebab terlampau kita kata mereka tak fokus apakah mereka punya keunikan.
Okey, so saya nak stick kamu buat 2 sajalah produk. Yang ini mereka menceritakan pizza pula. Okey. So, part 2 ni saya akan terangkan dalam bentuk, apa kita kata, second part ya.